Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Kita doakan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat ke mana jua kita pergi, apa jua yang kita lakukan, jaga kesihatan diri dan keselamatan diri masing-masing. Okey? Dan hari ini murid-murid kita nak teruskan dengan slot pentaksiran sumatif bagi pelaporan tahap penguasaan murid. Nak tahu siapakah penyampai yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dah pun saksikan profil penyampai kita pada hari ini. Dengan itu dia ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Encik Maksud bin Jelun. Assalamualaikum Cik, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita juga ingin memperkenalkan Cikgu Jurubahasa Isyarat kita. Ada Cikgu Kholina daripada Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Baiklah, Encik Maksum merupakan Timbalan Pengarah Peperiksaan Sektor Pembinaan Instrumen Akademik bagi Lembaga Peperiksaan KPM. Mungkin Encik kita nak teruskan untuk segmen pertama pengisiannya mengenai komponen PBS. Silakan Cik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan sidang pendengar, guru-guru, murid-murid. Pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan semua berkaitan dengan pelaporan tahap penguasaan murid. Bila berkaitan dengan tahap penguasaan murid ini, saya akan menerangkan dalam kerangka pentaksiran berasaskan sekolah. Ya, Kementerian Pendidikan sekarang ini dalam usaha untuk memperkasakan lagi pentaksiran berasaskan sekolah, di mana kita tahu bahawa pentaksiran berasaskan sekolah ini telah pun dilaksanakan sejak tahun 2011 bermula dengan peringkat sekolah rendah dan pada tahun 2012 bermula dengan peringkat sekolah menengah rendah, dan sehingga kini pentaksiran berasaskan sekolah ini masih lagi berlaku dan masih lagi berlangsung. Jadi Kementerian Pendidikan sudah pun menggerakkan langkah-langkah ke arah memperkasakan lagi pentaksiran berasaskan sekolah ini ataupun kita sebut sebagai PBS. Dalam kerangka PBS ini ada 3 komponen utama yang kita kenali sebagai pentaksiran psikometrik atau ringkasnya PPSI. Kemudian yang kedua ialah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum, dan yang ketiga ialah pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Jadi berdasarkan kerangka ini saya akan fokuskan kepada pentaksiran bilik darjah. Dalam pentaksiran bilik darjah ini ada 2 komponen pentaksiran yang utama, iaitu yang pertama sekali ialah pentaksiran formatif. Pentaksiran formatif ini dilaksanakan secara berterusan sepanjang sesi persekolahan. Sesi persekolahan itu bermaksud bermula daripada kemungkinan Januari sehinggalah November ataupun Disember. Okay. Jadi di situ proses pentaksiran formatif itu akan berlangsung dan berterusan. Kemudian yang kedua ialah pentaksiran sumatif. Pentaksiran sumatif ini ataupun biasanya kita sebut sebagai peperiksaan akhir tahun ataupun ujian akhir sesi akademik. Kita gunakan nama ujian akhir sesi akademik ini kerana sesi persekolahan kita sejak bermulanya PKP ini telah teranjak. Jadi dia tidak habis dalam 1 tahun itu, dia akan menyeberang melepasi tahun berikutnya, maka kita namakan dia sebagai ujian akhir sesi akademik. Tapi sebenarnya ujian akhir sesi akademik ini ialah ujian akhir tahun ataupun peperiksaan akhir tahun yang merupakan pentaksiran sumatif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, murid-murid sekalian, pentaksiran bilik darjah ini sebenarnya fokus kepada untuk melihat perkembangan kemajuan tahap penguasaan murid dalam bidang akademik. Bukan semata-mata untuk kita melaporkan apa yang mereka dapat dari segi grade dan sebagainya, tetapi kita nak laporkan tahap penguasaan mereka dalam proses pembelajaran mereka. Okay. Dan juga kita akan laporkan penguasaan akademik mereka melalui ujian akhir sesi akademik ataupun kita kenali sebagai ujian akhir tahun ataupun pentaksiran sumatif tadi. Ya. Okey. Dan menggunakan maklumat-maklumat daripada pentaksiran sumatif dan juga pentaksiran formatif ini, guru-guru akan menggunakan maklumat-maklumat itu untuk
melakukan intervensi. Intervensi ini akan saya terangkan dalam slide berikutnya. Ya. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pelaporan ini merupakan perkara penting. Dia bukan pelaporan biasa-biasa. Tadi saya dah sebut mungkin setiap pendidikan akan ada pentaksiran. Di dalam pentaksiran itu perlu ada pelaporan. Pelaporan ni apa dia? Pelaporan ialah satu proses perkongsian maklumat dan kefahaman yang diperoleh melalui pentaksiran terhadap pembelajaran murid. Siapa yang memperoleh maklumat ini? Yang memperoleh maklumat ini ialah guru-guru yang mentaksir. Okey. Guru-guru yang menguji murid. Dia dapat maklumat ini dan maklumat-maklumat ini perlu dikongsikan kepada siapa kita nak kongsi. Kita lihat tujuan pelaporan ini. Nak kongsikan yang pertama sekali ialah kepada murid itu sendiri. Guru-guru yang bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran akan melaporkan kepada murid setakat mana tahap penguasaan mereka dan kemudian guru juga akan menyampaikan berkongsi maklumat ini kepada ibu bapa. Sangat penting. Kalau tak ibu bapa tak tahu, murid pun tak tahu. Jadi apa kegunaan dia? Yang kedua ialah menyokong usaha pembelajaran murid. Jadi murid apabila dia tahu tahap penguasaan mereka di tahap mana, mereka akan boleh memotivasikan diri sendiri dan ibu bapa juga boleh membantu anak-anak untuk meningkatkan lagi tahap penguasaan. Yang ketiga tu ialah memperkukuh hubungan ibu bapa dengan guru dalam rangka kerjasama antara pihak sekolah, guru-guru dan juga dengan ibu bapa dalam proses untuk meningkatkan perkembangan diri murid dan juga pendidikan murid. Dan yang keempat ialah menyediakan maklumat rasmi berkaitan dengan kemajuan dan tahap penguasaan murid. Kalau tak ada pelaporan daripada pihak sekolah ataupun daripada pihak guru, kita tak ada apa-apa maklumat tentang tahap penguasaan murid ataupun kemenjadian murid. Kemenjadian murid itu maknanya apa yang murid dah dapat setelah melalui sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran ataupun proses pendidikan. Manakala yang kelima, pelaporan ini adalah sebagai satu tanggungjawab yang memang ada pada setiap sekolah untuk melaporkan tahap pembelajaran murid ini. Maknanya pihak sekolah dia tak boleh lari daripada tanggungjawab ini. Dan yang keenam ialah intervensi. Intervensi ini penting. Intervensi ini penting bagi guru-guru. Ya. Apabila dia dapat satu pelaporan murid, maka tahap penguasaan murid itu akan diteliti dan guru-guru akan merancang untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi meningkatkan tahap penguasaan murid. Contohnya, kalau pada tingkatan 1 misalnya, saya baru mencapai tahap penguasaan 4. Tapi mungkin guru yang akan menerima saya di tingkatan 2, dia akan melihat tahap penguasaan saya itu dan guru-guru itu akan merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai supaya di tingkatan 2 saya boleh mendapat tahap penguasaan yang lebih tinggi dan lebih menarik. Okay. Itu tujuan kita mengadakan pelaporan ini. Okey, Encik Maksum, ada satu soalan. Mengapa kita perlu ada pentaksiran sumatif dan juga formatif dan macam mana ianya dilaksanakan? Okey. Terima kasih, Ria. Pentaksiran sumatif dan pentaksiran formatif ni, dia perlu berjalan seiring. Pentaksiran formatif kita melihat tahap perkembangan murid. Jadi dalam setiap sesi persekolahan sama ada setahun, biasanya setahunlah daripada bulan Januari sehinggalah November ataupun Disember, guru akan melihat proses pembelajaran murid. Jadi peningkatan tahap penguasaan murid itu akan diuji, akan diperhatikan oleh guru. Jika murid masih belum mencapai tahap penguasaan terhadap sesuatu bidang pembelajaran, guru boleh berusaha untuk membantu sehingga murid itu berjaya. Kalau dia, contohlah paling mudah, kalau dia nak mendaki bukit tak boleh, kita bantu dia sampai dia boleh sampai ke puncak. Itu pentaksiran formatif. Jadi formatif ni dia membina dan membetulkan apa-apa yang anak murid kita belum kuasai. Manakala bagi sumatif ni dia keseluruhan di akhir sesi pembelajaran ataupun di akhir sesi akademik ataupun akhir tahun, keseluruhan kita summarizekan keseluruhan murid dah belajar itu, maka kita adakan ujian. Jadi kedua-duanya saling melengkap. Perlu ada dua-dua. Okey. Baiklah, itu dia pengisian untuk komponen PBS ujian sumatif dalam PBD, masuk pelaporan dan juga tujuan pelaporan. Terima kasih Encik Maksum. Kita nak berehat dulu sebentar, kembali lagi selepas ini.
murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot pentaksiran sumatif bagi pelaporan tahap penguasaan murid. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Encik Maksum. Dan kita nak teruskan dengan segmen seterusnya, Encik Maksum, untuk tahap penguasaan. Silakan. Okay, terima kasih Tengku Ria. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan teruskan penerangan saya ini berkaitan dengan penyataan tahap penguasaan ataupun TP bagi ujian akhir sesi akademik. Dalam perkara ini, saya ingin menjelaskan bahawa bentuk pelaporan yang akan dikeluarkan nanti ialah satu pernyataan secara deskriptif bagi setiap tahap penguasaan. Maknanya kita akan keluarkan tahap pernyataan sama ada tahap pernyataan 1 sehingga tahap pernyataan 6 ataupun TP1 hingga TP6 bagi setiap mata pelajaran. Pernyataan-pernyataan bagi setiap tahap ini akan dikeluarkan secara deskriptif ataupun ada deskriptornya bagi setiap tahap-tahap penguasaan itu. Kalau kita lihat di sini, ya, mengapakah kita menggunakan tahap penguasaan? Kita tak gunakan grade seperti sebelum-sebelum ini. Dalam UPSR, dalam PT3, kita laporkan penguasaan murid itu melalui grade. Sama ada grade A, B, C atau mungkin sampai E, mungkin sampai F. Tapi dalam pentaksiran bilik darjah yang mulai sesi 2022, 2023 ini, kita akan mengeluarkan pelaporan dalam bentuk pernyataan tahap penguasaan. Mengapa kita menggunakan tahap penguasaan ini? Kerana tahap penguasaan ini akan memberikan makna yang lebih jelas terhadap tahap penguasaan murid melalui deskriptor yang disertakan pada setiap tahap. Dan yang kedua, kita menggunakan tahap penguasaan ini untuk mengelakkan masyarakat ataupun orang ramai membeza-bezakan murid berdasarkan grade. Seperti yang berlaku dalam peperiksaan-peperiksaan awam sebelum ini, yang mana kita keluarkan keputusan berdasarkan grade. Ya, sekolah dengan sekolah membanding-bandingkan antara mereka, antara sekolah dengan sekolah lain, berapa ramai murid dia dapat grade A ataupun dapat straight A dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah memudahkan strategi intervensi bagi meningkatkan tahap penguasaan murid. Macam mana dia memudahkan? Kerana pelaporan bagi tiap tahap ini disertakan dengan deskriptor, dan deskriptor itu akan menerangkan perkara-perkara ataupun konten kepada mata pelajaran itu yang boleh digunakan oleh guru-guru untuk dijadikan asas bagi mereka merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi meningkatkan tahap penguasaan murid. Kemudian, tiada pernyataan gagal. Kita tak nak gunakan pernyataan gagal ini kerana pernyataan gagal ini membawa satu konotasi yang negatif. Negatif. Seolah-olah murid ini dah gagal sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Tapi yang sebenarnya kita nak laporkan adalah tahap perkembangan dan tahap penguasaan murid itu. Jadi tidak ada gagal dan tidak ada penyataan yang mengatakan mereka ini dah tak boleh lagi nak belajar. Mungkin setiap murid dia ada kekuatan dia dalam bidang-bidang lain. Tapi dalam akademik ini, kita hanya laporkan apa yang telah mereka kuasai. Kemudian untuk mengelakkan masyarakat bangga dengan grade dan juga skor seperti mana yang telah berlaku pada peperiksaan-peperiksaan sebelum ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita merangka tahap penguasaan ini berdasarkan kerangka asas ini. Bagi setiap tahap penguasaan murid itu ataupun TP itu, ada pemeringkatan dan juga ada dia punya, kita panggil sebagai qualifier dia. Setakat mana mereka menguasai. Jadi kerangka yang pertama itu bagi tahap 1 itu kita gambarkan ataupun kita terangkan bahawa murid yang berada di tahap 1 ini ataupun TP1 ini menguasai sesuatu konten mata pelajaran itu secara sangat terhad. Ya. Kemudian bagi TP2, perkara asas sahaja yang mereka tahu. Bagi TP3 dah mungkin meningkat sikit kepada memuaskan. Bagi TP4 dah jadi cantik, baik. Manakala bagi TP5 dia sangat baik dan TP6 tu dah berada pada tahap yang cemerlang. Itu uniknya apabila kita menggunakan tahap penguasaan. Kita tak menggunakan grade, yang mana grade tu nanti akan ada cemerlang, akan ada turun balik, memuaskan dan sebagainya, akhirnya gagal. Kita tak nak seperti itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan apa yang terpapar pada skrin ini, inilah contoh tahap penguasaan bagi setiap mata pelajaran nanti yang akan murid duduki ataupun murid pelajari. Ya. Ini saya mengambil contoh bahasa Melayu. Pada bahasa Melayu di sini, konten bagi mata pelajaran itu dinyatakan
kemudian diletakkan tahap penguasaan murid itu seperti yang saya sebutkan tadi, pada tahap 1 itu sangat terhad. Jadi kontennya di situ ialah penggunaan kata misalnya, binaan ayat dan penggunaan peribahasa. Kemudian murid ini kemahiran membaca dan memahami juga serta menakul pelbagai bahan pada tahap sangat terhad. Kemahiran menulis mereka pun sangat terhad. Dan pemeringkatan akan berlaku jika murid mencapai tahap yang berikutnya sehinggalah kepada tahap yang cemerlang ataupun tahap penguasaan 6. Ini saya mengambil contoh bahasa Melayu. Kita ada 20 mata pelajaran di peringkat sekolah menengah rendah, tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Dan kemudian 5 mata pelajaran yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan untuk ujian akhir sesi akademik, semuanya akan mengeluarkan pelaporan seperti ini. Seperti ini. Cuma mungkin konten itu yang akan berbeza. Tapi kerangka dia tadi seperti yang saya tunjukkan tadi, daripada sangat terhad, asas kepada memuaskan, baik, sangat baik dan juga cemerlang. Begitulah tahap penguasaan yang kita laporkan kepada murid dan juga kepada ibu bapa mereka. Baiklah Cik Mat, kalau tadi Cik Mat ada nyatakan bahawa pelaporan ujian sumatif ni tidak dinyatakan dalam grade seperti yang diberitahu tadi. Jadi apa pula persediaan mungkin untuk para ibu bapa menerima perubahan ini? Cik Mat. Terima kasih Ria. Ibu bapa sebenarnya kena bersedialah. Kita pun sebenarnya dalam proses mendidik masyarakat supaya beralih daripada grade semata-mata kepada tahap penguasaan dengan pernyataan. Grade yang kita beri A, kalaupun 10A, dia tidak memberikan penjelasan apa-apa. Hanya yang kita tahu mungkin A itu cemerlang. Tapi ibu bapa kena bersedia menerima pelaporan tahap penguasaan ini dalam bentuk yang ada deskriptor ini supaya dia dapat melihat apa sebenarnya yang anak mereka dah tahu, dah faham dan dah kuasai. Konten mata pelajaran itu walaupun kita tak masukkan secara detailnya, kita berikan secara umum di situ dalam setiap mata pelajaran. Jadi ibu bapa dah tahu, anak dia mungkin kosakata dia kurang. Boleh lemah lagi dalam penulisan. Membaca dia boleh baca tapi mungkin dia kurang faham. Itu dia dah dapat tahu. Jadi di situ ibu bapa pun sebenarnya boleh membantu anak-anak untuk meningkatkan tahap penguasaan. Baik, itulah peranan yang harus dilakukan oleh ibu bapa ya. Baik, terima kasih Cik Mat di atas perkongsian tadi. Murid-murid kita nak rehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Hai murid-murid, jom kita masuk kelas. Hari ini kita dalam slot pentaksiran sumatif bagi pelaporan tahap penguasaan murid dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Encik Maksum. Kita nak teruskan dengan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu. Silakan Cik. Terima kasih Tengku Ria. Saya akan teruskan tentang penerangan berkaitan dengan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu ataupun SPPB yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam sistem ini nanti tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar dan sidang penonton, pelaporan pentaksiran bilik darjah, kita bercakap tadi pelaporan pentaksiran bilik darjah ataupun pentaksiran yang berkaitan dengan ujian sumatif dan juga PBD ataupun pentaksiran yang berterusan tadi, formatif, kita akan keluarkan sebanyak 2 kali setahun. Tapi 2 kali setahun ini sebenarnya hanya melibatkan pentaksiran formatif. Pentaksiran formatif dia akan ada akhir tahun dan juga pertengahan tahun dan akhir tahun. Manakala ujian akhir sesi akademik ataupun ujian sumatif, pentaksiran sumatif tadi itu akan dikeluarkan pelaporannya pada akhir tahun. Jadi di akhir tahun nanti, akhir tahun ataupun akhir sesi persekolahan akan ada 2 pelaporan. Pertama ialah pelaporan berkaitan dengan tahap penguasaan murid dalam pentaksiran formatif dan yang kedua ialah pelaporan tahap penguasaan murid berkaitan dengan pentaksiran sumatif. Kemudian deskriptor. Deskriptor tadi saya dah sentuh sepintas lalu, merupakan penerangan komprehensif setiap tahap penguasaan dari TP1 ataupun tahap penguasaan 1 sehinggalah tahap penguasaan 6 dan ditambah pula guru-guru nanti sama ada guru mata pelajaran ataupun guru kelas bagi murid tersebut akan menambahkan pelaporan dalam sistem tersebut yang kita kenali sebagai tahap usaha. Tahap usaha ini adalah menggambarkan apa yang anak murid
setakat mana anak murid dah berusaha untuk dia mencapai ataupun menguasai bidang-bidang pembelajaran yang telah dilalui, yang telah disampaikan oleh guru. Jadi guru akan menilai tahap usaha murid dalam pembelajaran melalui ulasan guru, kelas ataupun guru mata pelajaran tadi. Dan yang keempat ialah cadangan intervensi. Intervensi pun saya dah sebut sebelum ini. Jadi pelaporan pentaksiran bilik darjah, pelaporan tahap penguasaan murid ini akan digunakan oleh pihak-pihak yang menerima murid ini nanti untuk membuat intervensi. Intervensi ini sangat penting bagi membantu murid untuk mencapai, meningkatkan lagi tahap penguasaan mereka seterusnya. Okey. Bagaimana penjanaan tahap penguasaan murid? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya dah sebut sistem pengurusan pentaksiran bersepadu atau SPPB ini akan membantu guru untuk menjana pelaporan tahap penguasaan murid. Apa yang akan berlaku nanti ialah setelah murid-murid menduduki peperiksaan ujian sumatif akhir tahun nanti, guru-guru akan memeriksa skrip jawapan murid seperti biasa dan guru-guru akan memberikan markah ataupun skor. Berdasarkan markah ataupun skor itu, guru akan masukkan ke dalam sistem SPPB tadi dan sistem SPPB itu akan menjana secara automatik tahap penguasaan murid berdasarkan markah yang dimasukkan. Maknanya bagi setiap mata pelajaran dia ada markah yang berbeza, markah penuh yang berbeza. Mungkin 80, mungkin 100, mungkin 50 kalau di sekolah rendah. Dia bergantung kepada kedalaman kandungan setiap mata pelajaran itu, bergantung kepada kandungan setiap mata pelajaran. Jadi guru akan masukkan markah situ dan sistem itu nanti akan mengeluarkan pelaporan berdasarkan markah yang dimasuk. Maka akan keluarlah tahap penguasaan berapa yang murid itu akan dapat bagi setiap mata pelajaran. Kalau murid tu ada belajar 8 ataupun 10 mata pelajaran, maknanya 10 mata pelajaran lah akan keluar pelaporan seperti itu. Dan markah setiap tahap serta deskriptor tahap penguasaan telah dimasukkan ke dalam sistem SPPB ini. Kita dah tetapkan range markahnya ataupun sela markahnya bagi setiap tahap penguasaan itu telah kita masukkan beserta dengan deskriptor tahap penguasaan itu dalam sistem ini. Jadi guru-guru hanya masukkan markah dan markah ini pun mungkin dia tidak akan keluar dalam pelaporan itu. Murid mungkin tahulah markah dia setelah mungkin guru-guru beritahu sebelum dia masukkan dalam sistem tersebut. Tapi pelaporan nanti akan keluar tahap penguasaan saja beserta dengan deskriptor. Tidak ada markah di situ. Ya. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di sini. Ya. Inilah contoh pelaporan pentaksiran bilik darjah. Ini kalau kita mulakan pada tahun 2022 nanti, insya-Allah, ya, 2023, mungkin murid akan menduduki peperiksaan ini pada bulan Januari untuk sesi persekolahan 2022. Ya. Jadi, tahap penguasaan murid ini akan dijana melalui sistem tadi dan beginilah bentuk bentuk pelaporan bagi setiap murid itu. Dan di sini saya hanya paparkan berkaitan dengan dua pentaksiran, iaitu pentaksiran formatif dan juga pentaksiran sumatif. Ataupun sumatif itu ujian akhir sesi akademik ataupun ujian akhir tahun. Kalau kita lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada terdapat perbezaan tahap pencapaian murid bagi kedua-dua pentaksiran tadi. Kalau kita lihat yang dipaparkan pada skrin ini, mungkin murid ini dalam bahasa Melayu dia mendapat tahap penguasaan 5 dengan deskriptor yang dinyatakan di sebelahnya itu. Kemudian ada lagi pelaporan untuk ujian akhir sesi akademik ataupun pentaksiran sumatif. Ada pelaporannya di situ. Tapi kalau kita lihat pada skrin itu, apa yang dicapai oleh murid itu ialah TP6 dalam ujian sumatif. Maknanya ada perbezaan antara tahap penguasaan murid dalam pentaksiran formatif, pentaksiran berterusan tadi, dengan tahap penguasaan dalam ujian sumatif ataupun ujian akhir sesi akademik. Perbezaan ini kemungkinan akan berlaku. Kemungkinan juga dia akan sama. Sama maksud saya akan sama tahap penguasaan bagi kedua-dua pentaksiran. Tapi kemungkinan berlaku perbezaan itu pun memang amat besar kemungkinan itu berlaku. Kerana apa? Kerana yang pertama, dia bergantung kepada situasi pembelajaran murid. Murid mungkin dia lebih berusaha untuk menjawab ujian akhir sesi akademik. Tetapi dalam proses pentaksiran berterusan, pentaksiran bilik darjah tadi, pentaksiran formatif, dia mungkin menunjukkan usaha-usaha yang mungkin kurang sedikit.
Jadi guru akan melaporkan apa yang anak murid mereka lakukan itu mungkin pencapaian rendah sedikit berbanding dengan tahap penguasaan. Jadi itulah indahnya, itulah uniknya pelaporan dalam bentuk baru ini, tuan-tuan. Dan guru-guru akan tambah sedikit di situ lagi, iaitu berkaitan dengan tahap usaha murid. Berdasarkan pentaksiran formatif, guru akan meletakkan tahap usaha murid mungkin berada pada tahap tinggi ataupun mungkin berada pada tahap sederhana. Dan guru-guru akan mencadangkan intervensi untuk murid berkenaan yang masih belum mencapai tahap penguasaan yang tinggi. Kalau kita tengok bahasa Melayu di situ, mungkin guru tu mencadangkan supaya dia banyak lagi membuat latihan menulis karangan supaya boleh mencapai tahap yang lebih tinggi. Begitulah uniknya pelaporan pentaksiran bilik darjah secara tahap penguasaan ini dengan deskriptornya sekali. Okey, baiklah, pengisian yang cukup jelas daripada Cik Mat mengenai sistem pengurusan pentaksiran bersepadu, ada juga kandungan pelaporan tadi berserta dengan penjanaan pelaporan pentaksiran sumatif dan juga formatif. Diharapkan murid-murid sudah memahaminya, dan terima kasih kita nak ucapkan sekali lagi kepada Cik Mat Sumjelon yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, juga Cikgu Jurubahasa Isyarat kita ada Cikgu Kholina, dan insya-Allah dengan pengisian hari ini kita harapkan murid-murid memahami sepenuhnya untuk pentaksiran sumatif pelaporan tahap penguasaan murid. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye.